Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka sekali lagi kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah kerana Allah masih anugerahkan kita untuk terus berada di atas muka bumi Allah ini, ya, dalam keadaan sihat alhamdulillah. Kemudian dalam keadaan kita menikmati iman dan Islam. Iman dan Islam adalah satu nikmat yang paling besar sekali di antara nikmat-nikmat yang lain. Allah anugerahkan kita iman, alhamdulillah. Kemudian Allah anugerahkan kita agama Islam. Syukur alhamdulillah. Kerana kita yakin dengan adanya iman dan adanya agama Islam yang kita anuti selama ini, insya-Allah sekiranya kita mengamalkan sungguh-sungguh, yakni kita beriman kepada Allah, kemudian kita mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah mudah-mudahan kita semua akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Seterusnya insya-Allah satu masa nanti dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita tergolong di antara golongan orang-orang yang saleh yang akan memasuki syurga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Satu bulan yang mana di bulan ini umat Islam menunaikan ibadah fardu haji di Mekah, di Baitullah, dengan mengikuti rukun dan syarat-syarat tertentu. Alhamdulillah. Namun begitu, saya nak ceritakan sikit, iaitu tentang keutamaan ataupun kelebihan 10 awal di bulan Zulhijjah. 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini, iaitu 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini adalah di antara hari-hari yang afdal kita melaksanakan ibadah, ataupun hari-hari yang terbaik, yang utama kita menambahkan banyak-banyak amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna di hari-hari yang lain kita tidak beramal soleh, tidak tuan-tuan, tidak para penonton sekalian, tetapi maknanya kita tambahkan lagi, ya, tambahkan lagi amal ibadah kita di bulan ini, terutama di 10 hari terawal di bulan Zulhijjah, ya. Kalau bulan Ramadan, di antara bulan itu, di antara hari yang paling mulia ataupun paling afdal adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, tetapi di bulan Zulhijjah ini adalah 10 terawal di bulan Zulhijjah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud mengatakan bahawa daripada hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min ayyamil 'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, ولا الجهاد في سبيل الله." قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Maksudnya, tidak ada hari yang mana amal soleh dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak juga berjihad di jalan Allah, melainkan seseorang itu keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan membawa sesuatu pun." Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama mentafsirkan hadis ini
para ulama mentafsirkan hadis ini bahawa yang dimaksudkan dengan tidak kembali dengan membawa sesuatu pun adalah orang itu mati syahid. Artinya, kata Rasulullah, tidak ada hari yang mana amal salih dilakukan padanya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini, yakni hari 10 terawal bulan Zulhijjah. Jadi ada sahabat bertanya, apakah berjihad itu tidak lebih juga ya Rasulullah, maknanya tidak lebih afdal, tidak lebih utama? Maka Rasulullah, jihad itu akan lebih utama sekiranya seseorang yang berjihad itu dia keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan membawa sesuatu pun. Jadi para ulama mentafsirkan maksud tidak kembali itu adalah dia mati syahid. Maka barulah boleh menyamai ataupun boleh melebihi ibadah 10 terawal di bulan Zulhijjah. Jadi para ulama mengatakan di antara amalan-amalan yang elok kita lakukan ataupun afdal kita lakukan ataupun utama kita lakukan dapat pahala sunat adalah di antaranya 10 terawal di hari bulan Zulhijjah ini adalah yang pertama, banyakkan ibadah, di antaranya berzikir, berzikir, banyakkan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik zikir adalah zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakkan zikir para penonton sekalian. Kemudian ada satu amalan lagi yang saya nak ceritakan pada kuliah kali ini adalah tentang puasa. Iaitu disunatkan kita berpuasa bermula daripada 1 bulan Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Disunatkan kita berpuasa sunat pada permulaan 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tidak boleh. Kerana 10 Zulhijjah itu adalah Hari Raya Aidil Adha yang mana umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Jadi 1 Zulhijjah hingga 7 Zulhijjah disunatkan kita berpuasa sunat. Disunatkan kita berpuasa sunat dengan niat, sahaja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah Ta'ala. Namun pada 8 Zulhijjah ada satu puasa yang dinamakan puasa sunat tarwiyah. Pada bulan Zulhijjah ada satu puasa yang dinamakan puasa sunat tarwiyah. Dia jatuh pada bulan Zulhijjah. Kerana dikatakan dia puasa sunat tarwiyah ini, mengikut para ulama mengatakan, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan kenapa dipanggil puasa sunat tarwiyah, ada 2 sebab. Kenapa dikatakan puasa sunat tarwiyah, ada 2 sebab. Sebab yang pertama, para jemaah haji setelah berihram akan menuju ke Mina untuk bermalam. Para jemaah haji setelah berihram akan menuju ke Mina untuk bermalam. Ketika di Mina ini, maka para jemaah haji mempersiapkan air sebagai bekalan untuk dibawa ketika berwukuf di padang Arafah. Maka mempersiapkan air ini diistilahkan oleh para ulama dengan maknanya yatarawwa'un. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dinamakan juga dia dengan puasa sunat tarwiyah adalah disebabkan pada malam tersebut ada satu sejarah yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ibrahim AS telah bermimpi buat kali pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi itu menyuruh Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail AS. Mimpi itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail AS. Setelah terjaga dari mimpi seharian, Nabi Ibrahim berfikir. Setelah terjaga dari mimpi seharian ini, Nabi Ibrahim AS berfikir dan tertanya-tanya kepada dirinya, apakah perintah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada syaitan?
maknanya para penonton sekalian, Nabi Ibrahim berfikir seharian, ya, bingung berfikir apakah perintah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mimpi itu datang daripada syaitan. Kerana cuba para penonton fikirkan, ya, jarang-jarang berlaku seorang ayah menyembelih anaknya hidup-hidup. Bahkan tidak pernah berlaku dalam sejarah seorang ayah menyembelih anaknya hidup-hidup, melainkan kisah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail ini, iaitu di dalam mimpi itu Nabi Ismail diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya, sebagai korban. Sebab itulah dalam keadaan begitu Nabi Ibrahim ni, dia ni seorang yang kuat keyakinan kepada Allah, yang berani, ya. Tetapi bagaimanapun dia masih berfikir, sebab Nabi Ismail AS itu adalah anak kesayangannya, agak mustahil dia sembelih. Maka dalam keadaan berfikir-fikir itu ya, Nabi Ismail berfikir-fikir itu, maka kata ulama, ya, dalam keadaan Nabi Ismail berfikir-fikir itu, tertanya-tanya itu apakah ini daripada Allah ataupun daripada syaitan, maka ulama mengistilahkan itu adalah dalam keadaan berfikir-fikir ataupun bertanya-tanya itu, ulama mengatakan itu adalah, ya, yurawi. Dan itu adalah di antara sebab 8 Zulhijjah dinamakan dengan hari Tarwiyah. Gabungan yang pertama tadi, ya, gabungan yang pertama tadi, cerita yang pertama dan cerita yang kedua, maka dikatakan oleh para ulama ini puasa ini dinamakan puasa sunat Tarwiyah. Jadi para penonton sekalian, kita disunatkan berpuasa pada 8 Zulhijjah, sehari sebelum jemaah haji wukuf di Padang Arafah, ya. Sehari sebelum jemaah haji wukuf di Padang Arafah, kita disunatkan berpuasa sunat Tarwiyah. Apakah lafaz niat puasa sunat Tarwiyah? Lafaz niat puasa sunat Tarwiyah adalah nawaitu shauma Tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat puasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Saja aku niat puasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kemudian apakah kelebihannya? Apakah kelebihan kita berpuasa sunat Tarwiyah ini dan puasa sunat Arafah? Pada 9 Zulhijjah juga kita disunatkan berpuasa sunat Arafah. 8 hari bulan kita disunatkan berpuasa sunat Tarwiyah. Kemudian 9 hari bulan kita disunatkan berpuasa sunat Arafah. Jadi apakah kelebihannya? Ada hadis, ya, yang ditulis oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya, kitab Musnad Al-Firdausnya. Ya, hadis ini mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin, wa shaumu yaumi arafata kafaratu sanataini, wa shaumu yaumi arafah kafaratu sanataini." Maksudnya, puasa pada hari Tarwiyah akan menghapuskan dosa selama setahun, dan puasa pada hari Arafah pula akan menghapuskan dosa selama 2 tahun, ya. Puasa pada hari Tarwiyah akan menghapuskan dosa selama setahun, dan puasa pada hari Arafah pula akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi kalau kita puasa sunat pada hari Tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah, maka Allah akan hapuskan dosa kita selama setahun, dan kita lanjutkan pula dengan puasa sunat di puasa sunat Arafah pada 9 Zulhijjah, maka Allah menghapuskan dosa kita pula selama 2 tahun. Kata para alim ulama, dosa-dosa yang Allah ampunkan ini adalah di antaranya adalah dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, ya, maka Allah akan ampunkan kita. Adapun dosa-dosa besar itu kita perlu bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syarat-syaratnya. Namun banyak kelebihan yang kita dapat, ya, di puasa sunat Tarwiyah dan puasa sunat Arafah ini. InsyaAllah, marilah kita sama-sama mengamalkannya. Moga-moga kita dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan penghapusan dosa kita, ya. Mudah-mudahan tazkirah ringkas pada kali ini akan dapat memberi manfaat, terutama diri saya sendiri yang lemah ini. Kemudian oleh kerana didengar oleh para penonton sekalian, maka para penonton sekalian pun dapat manfaat bersama. Sekian, ampun maaf dari saya.
sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentulah yang salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Ya, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.